Hadirin diminta untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Negeri Perak. Hadirin dipersilakan duduk.
Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani yang berusaha Dr. Yunus bin Salman alias Sabi, Ketua Jabatan Sejarah Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Zuliskandar bin Ramli, Fellow Penyelidikan Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berusaha Dr. Nasha bin Razali Kau, Bahagian Pusat Penyelidikan Ekologi Global Universiti Sains Malaysia. Seterusnya, barisan agensi-agensi sejarah, barisan pengurusan Fakulti Sains Kemanusiaan, pencara-pencara, ahli jawatan kuasa serta sidang hadirin sekalian. Hadirin yang dihormati, agar majlis kita diberkati oleh Yang Maha Esa, marilah bersama-sama kita menadah tangan dan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Adli As-Siddiq Hadari. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami dipanjatkan kesyukuran atas segala rahmat-Mu yang telah Engkau kurniakan kepada kami bersempena dengan program wacana meluruskan pemasukan sejarah anjuran Jabatan Sejarah UPSI dan Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia. Ini kami memohon taufik dan hidayah-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan kepada kami, bukakanlah hati kami ya Allah, lapangkanlah dada kami untuk menerima segala ilmu yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami juga memohon kepadamu dengan serendah hati. Engkau berkatilah program ini dengan limpahan rahmat-Mu. Engkau pemudahkanlah usaha kami dalam menjalankan program pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, kami mohon kehadirat-Mu ya Allah, supaya kami dapat melaksanakan segala amal kebajikan kami ya Allah. Berikanlah kami keturunan iman yang mantap ya Allah, untuk sentiasa melakukan kebaikan kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Untuk maklumat para hadirin, program wacana meluruskan permasalahan sejarah adalah bertujuan untuk mengupas isu yang timbul dalam media masa berkaitan dengan pelbagai tafsiran sejarah yang mengelirukan. Objektif program ini adalah untuk membetulkan semula kekeliruan dalam tafsiran sejarah agar tidak berterusan sehingga menjejaskan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat di negara ini. Hadirin sekalian, gegak gempita bunyinya guru, tanda hujan tiba menjengah. Dengan alunan nada yang indah, selamat datang ke wacana meluruskan pemasukan sejarah. Dengan itu, majlis menjemput Yang Berusaha Dr. Yunus bin Salman alias Sabi, Ketua Jabatan Sejarah Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk menyampaikan ucapan aluan serta selaku moderator bagi siri 2 wacana meluruskan pemasukan sejarah. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, yang dihormati, yang berusaha, wakil daripada ANKEP, daripada UKM, daripada JWN Wilayah Tengah berada di sini, Jabatan Barisan Negara, para peserta dan
para pelajar mahasiswa-mahasiswi Jabatan Sejarah terutamanya di USI. Saya mengalu-alukan ataupun kita mengalu-alukan kehadiran wacana kita pada hari ini, yaitu yang berusaha Profesor Madya Dr. Sultan Iskandar ini untuk tampil ke sebelah saya ini. Oke, seperti yang telah pun dimaklumkan oleh saudari pengurusi majelis tadi ya, hari ini adalah siri pertama kita dalam program untuk meluruskan kepalsuan sejarah. Ini kita ambil tindakan sebagai satu tanggung jawab oleh Jabatan Sejarah UPSI yang sangat rapat dengan bakal guru terutamanya yang akan bergraduan dan akan menjadi guru nanti dan akan menyebar ke seluruh pelosok tanah air kita. Jadi sangat penting untuk Anda mengetahui sejarah yang betul, yang tidak palsu, yang opositnya adalah adalah palsu. Dan untuk siri yang pertama ini kita akan mengambil tema yang berkaitan dengan sejarah awal, terutamanya yang berkaitan dengan menggunakan pendekatan arkeologi. Jadi topik yang mungkin akan dicakupi oleh kedua-dua ahli panel kita adalah berkaitan dengan zaman prasejarah dan protosejarah ataupun zaman awal sejarah. Sebabnya banyak isu yang terkait secara langsung berkaitan dengan isu-isu zaman protosejarah dan juga prasejarah di Malaysia yang kemudian menjadi satu naratif yang dianggap betul oleh masyarakat sehingga kan menimbulkan kekeliruan. Jadi hari ini kita sangat berbahagia kerana kita mendapat seorang pembicara yang tidak asing lagi dalam bidang arkeologi ataupun sejarah awal di Malaysia, yaitu tidak lain Profesor Madya Dr. Sultan Iskandar Ramli. Sebagai satu dan seorang lagi dia on the way, nanti saya akan perkenalkan. Sebagai satu pengenalan ringkas kepada sahabat kita ini, beliau adalah sekarang ini merupakan pensyarah Profesor Madya, fellow penyelidik kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA UKM, memperolehi PhD-nya dalam bidang arkeologi protosejarah di ATMA UKM juga di bawah penelitian Profesor Datuk Dr. Hasan Suhaimi, dan kemudian mendapat sarjananya juga di ATMA UKM juga dan degree di UPN dalam bidang sains. Oke, jadi dan beliau juga merupakan pada hari ini menyandang jawatan sebagai yang dipertua Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia, dan telah melaksanakan banyak penelitian dalam bidang arkeologi, sama ada arkeologi prasejarah ataupun protosejarah, dan yang terbaru sekali adalah penyelidikan beliau terhadap tapak-tapak arkeologi prasejarah terutamanya di Ulu Kelantan. Ya, jadi untuk tidak membuang masa, saya kira formatnya lebih kurang kita memberikan peluang kepada pembicara untuk membentangkan dahulu pandangan-pandangan beliau berkaitan dengan kepalsuan sejarah di Malaysia, dan kemudian sekiranya ada soalan kita akan tanyakan kemudian. Oke, so untuk tidak membuang masa, saya persilakan yang berbahagia Profesor Dr. Sultan Iskandar Ramli. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator, sahabat saya. Sekarang ini menjawab jawatan sebagai punya jabatan sejarah. Ini rakan-rakan dari jabatan Warisan Negara, para bicara dan
para pelajar dan adik-adik yang ada lagi senang untuk itu. Okay. Terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada Jabatan Sejarah Fakulti Sains Kemasyarakatan Kemanusiaan Fakulti Sains Kemanusiaan USI atas inisiatif untuk menjalankan ataupun mengadakan aktiviti wacana sebegini, terutamanya yang terkait dengan isu pemalsuan. Kalau dah buat statement pemalsuan, terus saja pemalsuan terus, pemalsuan ataupun retorik dalam ilmu ataupun fokus bersejarah. So untuk pengetahuan para pelajar semua, sebab kebanyakan daripada yang hadir ini adalah para pelajar yang akan mengajar subjek sejarah, kan? So dalam konteks itu, saya sebenarnya bukannya pakar ataupun ahli sejarah secara khusus. Guna opil tu dekat apa tu di Malaysia, tapi Gunung Jerai ni Nabi Adam dia turun dekat Gunung Jerai, tapi dia tak sampai kepada level akademik yang bukan lain. Kebanyakan yang berusaha. Jadi kebanyakannya isu-isu ini adalah terkait dengan negeri Kedah. Sebab pelik pun saya rasa tak pelik lah, sebab data arkeologi tentang Kedah ni memang menunjukkan bahawa negeri Kedah ni adalah negeri antara negeri yang tertua di semenanjung Tengah Melayu lah, termasuk kerajaan Nangkasipar sendiri. So kedudukan kerajaan Kedah tua ni ataupun kerajaan Kedah ni sebagai negeri tertua di semenanjung Tanah Melayu ni membolehkan banyaklah benda yang boleh dibicarakan tentang akademik memang tak boleh jawab. So kalau kami sebagai ahli arkeologis, ini memang semua ahli arkeologi. So ahli arkeologi ini dia merekonstruksi sejarah berdasarkan kepada ingat adik-adik semua, berdasarkan kepada bukti-bukti fizikal yang kita peroleh semasa ekskavasi yang kita jalankan. Contohnya ada satu isu tentang ada 3-4 buah kapal dekat Sungai Batu, daripada 2006 sampai sekarang, tapi tak keluar lagi. So sebagai ahli arkeologis, tak tahu lah kita setuju atau tidak, politis juga. Selagi kita tak jumpa bukti fizikal, kita tidak boleh membuat interpretasi atau hujah tanpa adanya bukti fizikal tersebut. Itu adalah ahli arkeologi. So kita rekonstruksi sejarah itu berdasarkan physical evidence. Selain daripada physical evidence, kita rujuk juga lah sumber-sumber bertulis yang terkait dengan tiponim yang berkaitan dengan politik ataupun kerajaan Melayu awal ni, daripada sumber-sumber mungkin sumber daripada Yunani, yang kebanyakannya telah diterjemahkan, sumber-sumber daripada China dan telah diterjemahkan oleh Profesor Paul Lee. Kalau ahli arkeologi, buku Golden Kesenis itu memang jadi buku utama lah yang kita kena baca dan kita kena hadam, selain daripada buku Peter Lewis tentang prasejarah itu. So selain daripada bukti-bukti arkeologi dan data-data arkeologi itu, kita rujuk juga sumber-sumber bertulis asing yang datang daripada Yunani, daripada Arab Parsi, daripada China dan juga daripada India. India kebanyakannya masih kita boleh rujuk sekarang ini, kebanyakannya dalam bentuk inskripsi, sama ada inskripsi yang dipahat atas batu ataupun dipahat atas kepingan logam seperti logam emas. Misalnya yang banyak menceritakan tentang, ada satu tentang Raja Katahar, dan ada yang menceritakan tentang Raja Katahar pada masa itu betul mengeluarkan dana untuk membina sebuah
sebuah candi di Naga Patina. Naga Patina itu semua sumber-sumber bertulis yang kita boleh rujuk. Tapi ada sekarang ni ada sedikit kecelaruan apabila benda-benda yang kita tidak boleh buktikan berdasarkan kedua-dua sumber, sama ada sumber dalam bidang sejarah ataupun dalam bidang arkeologi. Contohnya ada satu video daripada ceramah daripada kita terus belasahlah ceramah daripada Prof Solehah dan juga Prof Mokhtar. Dia kata Nabi Sulaiman naik kapal selam datang Kedah. Kita logik kita boleh terima tak? Kita boleh terima tak benda logik? Semacam mana walaupun ada imej dekat kerajaan Assyria, ada depicted lukisan yang menyelam ke air kan? Macam lah yang menggunakan apa tu? Ikan punya apa ni? Dia punya ikan punya apa tu? Lampung ikan tu. Ada imej yang dipahat dekat salah satu monumen dekat Mesopotamia, saya ingat bukan tersebut. Isu-isu tentang macam ni lah macam mana. Yang satu lagi tentang biji besi. Okey. Sungai Batu sebagai salah satu tapak Sungai Batu sebagai salah satu tapak pengeluar biji besi itu adalah facts, adalah fakta. Cuma dalam kalangan arkeologi ada perdebatan ataupun ada polemik tentang pentarihan 788 ataupun abad kedua Masihi. Itu nanti Dr. Nasyar akan terangkan berdasarkan kepada dia punya analisis tentang pentarihan di tapak Sungai Batu. Itu adalah isu antara arkeologi. Tapi sebagai tapak pengeluar biji, sebagai tapak pengeluar besi di Kedah, itu adalah fakta. Tetapi fakta itu digunakan oleh orang yang bukan bidang. Contohnya besi yang ada di Kedah itu digunakan oleh Iskandar Zulkarnain untuk membina benteng yang maju. So dari mana sandaran bukti yang menyatakan hujah tersebut? Mana bukti yang diambil? Mana kitab yang diambil? Kitab kuno yang mungkin ahli sejarah boleh komen, nanti Dr. Sahur boleh komen minggu depan. Tentang keturah contohnya, yang keturah ni kebanyakannya sumber-sumber daripada sumber Israeliat, Dr. Sahur yang dalam kitab Taurat rasanya tentang keturah. Keturah itu yang dikatakan yang merupakan puteri Campa. Tapi Campa wujud kerajaan Campa dalam konteks sekarang wujud 190 AD. Seketurah dengan Nabi Ibrahim bila? So orang-orang ni bila bercakap kalau orang-orang ni bila bercakap bila kita lihat dia punya kronologi memang hancur. Dalam konteks sejarah, kronologi kena jaga. Bila kita cakap tentang sejarah, kronologi perkembangan zaman, perkembangan budaya itu, kebanyakan kita jaga, kita tengok jaga. Tapi bila mereka bercakap kronologi memang tunggang terbalik. Sejak sini, sejak sana, sejak sini, itu membolehkan kita apa ni? Membolehkan kita bantai balik bahasa kasar. Kita ada pemudahan, kita boleh menolak hujah-hujah yang disampaikan oleh orang-orang sini lah. Contohnya tulisan Rencong yang Palawa script. Palawa script pun adalah hasil evolusi daripada Phoenician writing system, termasuklah Aramaic tulisan Arab.
Dan kalau Rencung itu adalah lama daripada tulisan Pahlawa yang digunakan. Dia sebenarnya dia tidak boleh menyebut ayat-ayat Al-Quran. That's why yang orang lain ini dia terus tukar jadikan tulisan Jawi. Itu adalah perkembangan yang sebenar, bukan nak menjadikan tulisan Rencung itu adalah sebenarnya tulisan yang sezaman yang primitif dengan writing system bagi awal abad masa zaman Mesopotamia. Itu tak masuk akal. So ada banyak lagi benda-benda yang boleh dibincangkan, tapi untuk melihat benda yang jelas, saya rasa elok kita ada pembentangkan ni, elok kita tanya juga dalam masa pembentangkan ni apa yang mereka dah dengar tentang, especially tentang Kedah lah, tentang Kedah tua, besi yang digunakan, besi pedang yang dibuat di Kedah, pedang apa itu nama tu, pedang Nabi Muhammad SAW tu, salah satu pedang tu asal usul dari Kedah tu, hujah tu boleh diterima kalau dalam konteks arkeologi dia dianalisis secara saintifik untuk melihat elemen-elemen pedang tersebut sama tidak dengan komposisi ataupun elemen ratusan besi yang ada di Kedah tu. Sebenarnya dia boleh buat. Kalau kita nak membuktikan, ada kaedah-kaedah saintifik dalam kita nak membuktikan sesuatu artifak itu asal usul dari mana. Banyak instrumen ataupun equipment saintifik yang boleh membantu kita dalam nak membuktikan sesuatu artifak itu datang dari mana. Seperti mana yang kita gunakan untuk kita identify sama ada tembikar itu dihasilkan oleh masyarakat tempatan ataupun juga masyarakat luar yang banyak dibuat kajian oleh saya dan juga Dr. Nasha, Dr. Yunus. Itu benda simple yang kita boleh buktikan. Tapi kalau hanya hujah kosong saja, itu tapi masalahnya orang percaya lah, itulah masalah. Dan itu menjadi satu naratif yang sangat bahaya, terutamanya kepada masyarakat Indonesia. Benda-benda yang macam ni tak dapat nak kata sejarah popular. Tapi sejarah popular pun tak tahu lah, sejarah TikTok je. Sejarah TikTok lah. Tapi saya stop dulu lah. Sebab saya Yunus tanya saya, baru saya ada idea bila nak boleh jawab. Tapi yang satu isu adalah itulah, macam Nabi Sulaiman pun pernah datang dekat Kedah. Siapa lagi? Nabi Ibrahim datang dekat alam Melayu. Yang itu semua sumber yang diragukan lah. Nanti saya rasa Dr. Sahul akan diucap pun minggu depan pun yang lebih jelas lah. Itu seorang juga dalam dia dah bincang tak boleh saya itu kan. Okey, untuk pusingan pembicara yang pertama kita dah dengar. Sekarang kita nak dengar daripada pembicara yang kedua kita. Tapi sebelum tu saya nak perkenalkan dulu. Beliau adalah Dr. Nasha Roziadi Kau, pensyarah kanan di Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, University Sains Malaysia USM. Beliau mendapat pendidikan PhD-nya di Peshawar kan? Peshawar, Pakistan. Pakistan dalam bidang epigrafi kan? Dalam bidang epigrafi. Jadi beliau boleh membaca manuskrip, bahasa Sanskrit dan inskripsi. Boleh membaca inskripsi, tulis apapun, tipu macam mana dia boleh tahu. Ini tipu ke tak tipu. Okay, jadi sekarang ini beliau menjalankan penyelidikan terbarunya di Candi Bukit Coras di Kedah juga, dan beliau sangat arif dalam mentafsir
batu bersurat ataupun inskripsi-inskripsi yang telah dijumpai di seluruh Malaysia, dan beliau kaji dan teliti, dan hasilnya sangat menarik dan menakjubkan, dan saya rasa untuk pendalam itu bukan. Cukup ya. Jadi saya untuk tidak membuang masa, kita persilakan Dr. Nasha untuk membentangkan ataupun share apa pandangan beliau tentang sejarah awal kita. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang semua. Pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Jabatan Sejarah kerana mengancurkan sesi wacana ni, dan juga terima kasih kepada Dr. Yunus, Dr. Adnan kerana mengundang saya untuk turut serta dalam sesi pengkongsian ilmu tentang sejarah Kelantan. Ya. Jadi saya adalah pensyarah di Pusat Pendidikan Arkeologi Global, dan daripada tahun 2008 pihak kami telah mula menjalankan pendidikan arkeologi di Lembah Bujang. Jadi pendidikan arkeologi di Lembah Bujang ni kita nampak ada dua fasa utama lah untuk di USM ya. Nombor satu, fasa pertama daripada tahun 2008 sampai 2021. Ya, daripada 2008 sampai 2021 fokus pendidikan diberikan terhadap kerja-kerja ekskavasi kompleks arkeologi Sungai Batu saja. Yang pendidikan tu mereka fokus ke sana. Dan start daripada tahun 2021 sampai sekarang, pihak Pusat Pendidikan Arkeologi Global kami cuba untuk mentafsir sejarah Kelantan dalam konteks yang lebih holistik. Kami cuba untuk menjawab persoalan-persoalan kajian penting tentang aspek ekonomi, politik, sosio budaya dan teknologi masyarakat Kelantan. Ya. Dan mungkin saya dapat membentangkan sikit kan tentang apa yang kami tahu tentang Kelantan dan apa yang kami tak tahu, dan apakah isu-isu yang membangkit tentang Kelantan sekarang ini. Okay? Next. Baik, sebelum kita nak bercakap tentang sejarah Kelantan, ya kita sekali perlu tengok dulu secara keseluruhan, secara overall, secara holistik tentang pembabakan sejarah Kedah. Secara umumnya, sejarah Kedah ni kita dapat bahagikan kepada 5 period utama. Okey, kat sini saya letak 4, tapi actually ada 5 period. Period yang pertama sekali adalah zaman prasejarah. Jadi zaman prasejarah tu bermula dengan kemunculan manusia dekat Kedah sampai abad kedua Masihi. Okey. So kita ada tapak Robin, dekat sana tarikh dia berapa? Lebih kurang 6,000 tahun dulu sampai abad kedua Masihi. Jadi itu adalah zaman prasejarah. Babak yang khususnya adalah zaman protosejarah. Protosejarah tu pada sekitar abad kedua Masihi sampai ke abad ke-14 Masihi. Dan zaman protosejarah ni dicirikan dengan kebangkitan dan perkembangan kerajaan Kelantan. Macam mana kita tahu Kelantan bermula pada abad kedua? Kita anggap Kelantan itu bermula apabila sumber asing pertama kali menyebut tentang Kelantan. Dan sumber pertama yang menyebut tentang Kelantan adalah syair Amir, Tati Nampalai dan Sinap Padikaram. Iaitu pentarihan dia sekitar abad kedua, dan pentarihan kita dekat tapak Sungai Batu dengan tapak kampung Sungai Mas sekitar abad kedua juga. Jadi dah tadi dulu tu kita sahkan abad kedua. Kelantan bermula. Okey. Dan zaman ini dicirikan dengan perkembangan Kelantan sebagai sebuah kerajaan maritim. Pada ketika ni ekonomi pertanian masih belum berkembang dengan pesat lagi. Ekonomi Kelantan adalah didasarkan kepada aktiviti perdagangan maritim dan industri. Okey, yang ini adalah zaman prasejarah. Zaman seterusnya adalah zaman pra-moden. Zaman pra-moden tu dia adalah sekitar abad ke-15 sampai abad ke-18 Masihi. Jadi apakah yang dicirikan dengan zaman pra-moden ni? Zaman pra-moden dicirikan apabila zaman kerajaan Kedah Tua tu dia mulai merosot, perdagangan antarabangsa mulai merosot, dan Kedah Tua dia bertransformasi ekonominya daripada aktiviti perdagangan kepada aktiviti pertanian. Dan pada ketika inilah kita nampak yang pusat pemerintahan Kedah Tua berpindah daripada Kota Sungai Mas ke Kota Seputih di utara. Okey, dan zaman ini dicirikan dengan hubungan antara kerajaan Kesultanan Kedah dengan kerajaan-kerajaan luar seperti kerajaan Ayutthaya,
Sultanat Melayu Melaka, Bugis dan Belanda dan Portugis. Okay, so yang ni adalah zaman pra-moden. Dan seterusnya kita ada zaman moden awal. Okay, dan zaman moden awal tu dia sekitar abad ke-18 sampai abad ke-19 Masehi. Dan last kali kita masuk ke zaman moden lah, abad ke-19 dan ke atas. Dan fokus utama kita dalam penyidikan arkeologi mengenai Kedah Tua ni adalah pada zaman putus sejarah, iaitu daripada abad ke-2 sampai abad ke-14 Masehi. Iaitu adalah bidang kami lah. Saya dengan Dr. Zulskandar akan buat. Ya? Baik, next. Baik, sekarang ni kita akan tengok dulu daripada segi terminologi. Apakah perbezaan antara Lembah Bujang dengan Kedah Tua? Okay, pertama sekali saya tak beritahu Kedah Tua dulu. Jadi secara umumnya, Kedah Tua ni merupakan sebuah kerajaan maritim. Okay? Kerajaan maritim tu dia berkembang daripada abad ke-2 dan sampai abad ke-14 Masehi, dan wilayah kekuasaan dia kemungkinan menguasai seluruh kawasan pantai barat Semenanjung pada ketika itu. Macam mana kita tahu? Benda ni kita anggar berdasarkan kepada sumber-sumber Arab dengan sumber-sumber India. Ya? So berdasarkan sumber-sumber bertulis, kita anggarkan bahawa wilayah Kedah Tua tu kemungkinan merangkumi kawasan pantai barat. Okay? Lembah Bujang pula merupakan satu terminologi moden yang direka oleh Jabatan Muzium dan Antiquiti pada tahun 1970-an. Jadi pada zaman berubah perkataan Lembah Bujang tak wujud lah, jadi orang muzium yang cipta perkataan itu. Dan Lembah Bujang merujuk kepada kawasan tempat ditemuinya tapak-tapak arkeologi yang dapat dikaitkan dengan perkembangan Kedah Tua. Okay? Jadi kita boleh kata hampir 90% penemuan arkeologi yang dapat dikaitkan dengan Kedah Tua cuma ditemui di Lembah Bujang sahaja. Dekat tempat-tempat lain kita ada jumpa, kemungkinannya dekat kawasan Kuala Selinsing, Beruas, apa-apa, tapi jumlahnya adalah sangat sikit. Jadi Lembah Bujang tu merupakan satu kawasan yang mana hampir kesemua penemuan arkeologi itu tumbuh. Dan kita percaya bahawa Lembah Bujang ini merupakan pusat populasi, pusat ekonomi, pusat kebudayaan dan pusat politik kepada kerajaan Kedah Tua. Okey? So kita tahu beza antara Lembah Bujang dengan Kedah Tua. Jadi Kedah Tua tu merupakan kawasan yang luas, seluruh kerajaan itu, dan Lembah Bujang tu merupakan pusat penempatan. Okey? Next. Okey, tengok sini. Jadi, garis kuning tu merujuk kepada Kedah Tua. Okey, so dia merangkumi seluruh kawasan pantai barat, hampir keseluruhan dia. Dan Lembah Bujang tu adalah dot merah tu. Okey, dan dot merah tu adalah kawasan majoriti tapak-tapak arkeologi tu ditemui. Dan bila kita zoom, kita nampak, okey, first kali kita nampak kebanyakan tapak arkeologi itu terletak dekat selatan Gunung Jerai dengan kawasan sekitar pinggir Sungai Muda. Lepas tu kita ada dua isolated site. Nombor satu utara kita ada Bukit Coras, selatan kita ada Cukup Takun. Betul bang? So, jadi yang ni adalah beza antara Kedah Tua dengan Lembah Bujang. So, Kedah Tua kita tahu kawasannya berdasarkan kepada rekod sejarah. Lembah Bujang kita tahu kawasannya berdasarkan kepada lokasi tapak-tapak arkeologi. Okay? So, disebabkan 90% penemuan arkeologi yang kita tahu tentang Kedah Tua itu terletak dekat Lembah Bujang. So, fokus pendidikan kami adalah di kawasan Lembah Bujang. Okay, next. Now, apakah keistimewaan Kedah Tua sebagai sebuah kerajaan putus sejarah di Malaysia? Okay, nombor satu. Daripada segi jangka masa perkembangan, Kedah Tua memiliki perkembangan yang sangat panjang ya. Daripada abad ke-2 sampai abad ke-14 Masehi, sekitar 1200 tahun. Sultanat Melayu Melaka berkembang 111 tahun saja. Kerajaan-kerajaan putus sejarah yang lain pun perkembangannya tak berapa lama. So, kita nampak yang Kedah Tua dia memiliki jangka masa perkembangan yang sangat panjang, dan hal ini menunjukkan bahawa zaman putus sejarah di Malaysia ini didominasi oleh perkembangan kerajaan Kedah Tua. Bila kita sampai zaman putus sejarah, kita merujuk pada Kedah Tua sebab yang itu merupakan kerajaan yang paling dominan pada ketika itu. Nombor dua, keistimewaan Kedah Tua adalah daripada segi ekozon dengan geomorfologi. Okey, walaupun sekarang ni kita tengok Kedah Tua tu ada banyak sawah padi, paya ya. Tapi pada zaman perkembangan dia daripada abad ke-2 sampai abad ke-14, Kedah Tua tu dia sebenarnya merupakan sebuah teluk. Dia tu merupakan sebuah teluk yang besar. Dia ada Gunung Jerai tu merupakan sebuah tanjung, dan kapal-kapal semuanya boleh berlabuh dekat dalam teluk tu. Okey. Dan pada masa yang sama, selain merupakan sebuah teluk, Kedah Tua memiliki sumber air bersih yang banyak, sumber air tawar. So dia ada Sungai Batu Pahat, Sungai Bujang dengan Sungai Muda. Okey. Kedah Tua juga kaya dengan pelbagai sumber alam. Contohnya dia kaya dengan biji besi, dia kaya dengan timah, dia kaya dengan sumber hutan. Okey, jadi dia memiliki
bentuk muka bumi yang sesuai juga. Dan sepanjang teluk tu dia ada pantai yang berpasir. Pantai berpasir itu sesuai untuk kita establish penempatan dengan pelabuhan. Okay? Jadi dia memiliki semua ciri-ciri yang sesuai untuk pengembangan pelabuhan dan pengembangan industri. Dari segi semula jadi dia dah sesuai. Dan satu lagi dia memiliki posisi geostrategi. Sudahlah tempat dia cantik, dia terletak dekat pintu masuk Selat Melaka tu. Jadi kapal-kapal daripada India, daripada barat ya, suka atau tak suka mereka terpaksa berhenti ke Kedah Tua. Sebelum dia masuk ke Selat Melaka, angin akan tolak daripada sana. So naturally orang akan sampai ke sana juga. Okay? Dan akhir sekali, Kedah Tua keistimewaannya adalah dari segi ekonomi apabila dia memiliki peranan bukan saja sebagai pusat perdagangan tetapi juga sebagai sebuah pusat industri. Jadi kita nampak yang Kedah Tua itu memiliki semua ciri-ciri yang sesuai untuk perkembangannya sebuah kerajaan yang utuh sebagai sebuah pusat kebudayaan yang kuat serta sistem politik yang kita nampak yang signifikan di kawasan Semenanjung Tanah Melayu. So yang ini adalah ciri-ciri utama Kedah Tua yang menjadikan dia sangat istimewa sebagai salah satu kerajaan yang dominan pada zaman utuh sejarah. Next. Okey, yang ini adalah hasil kajian terbaru kami ya. So ini benda ni kami baru buat ya. Kami lukis balik garis pantai purba Kedah Tua. So tengok yang belah kanan, yang belah kanan. Kita nampak yang garis kuning tu merupakan garis pantai purba Kedah Tua pada ketika tu. Okey, apa yang kami buat? Kami check dia punya soil sample. Kami tengok lokasi tapak arkeologi dan kami ambil kira fluctuations of sea level dan kami tengok juga lokasi tapak-tapak arkeologi pada ketika tu. So kita tengok tapak kampung Sungai Emas tu dulu actually